Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so kita jumpa lagi dalam live saya yang seterusnya, yang keberapa pun saya dah tak ingat. Sebenarnya saya mula nak berkongsi melalui FB Live at least satu hari sekali. Paling kurang pun dalam 5 minit ke 10 minit. Itu antara apa yang saya cuba nak buat lah. Nak kata azam tahun baru pun tak juga dah terlepas dah pun. Jadi insyaAllah hari ini saya nak berkongsi tentang pengenalan asas konten strategi. Ini sebenarnya ialah tajuk yang saya berkongsi kepada peserta seminar strategi funnel FB page. Yang mana ini antara tajuk yang baru muncul, baru nak tajuk tiba-tiba ad hoc bidang terjun. Sebab petang tadi saya tanya ada yang nak request tajuk tak untuk FB Live tapi tak ada orang nak request. Biasalah, no problem. Jadi apapun saya tak boleh menjadikan benda tu sebagai penghalang untuk saya terus nak buat sharing. Actually benda ni saya buat pun untuk diri saya juga, untuk melatih habit untuk keep consistent in sharing to the people. So waalaikumsalam Tuan Muhammad Nur, moga Tuan sihat dan walafiat. Okay, insyaAllah. Tajuk pengenalan asas konten strategi ini ialah saya tak boleh nak cerita semua. Tapi saya akan cerita pengenalan mana yang penting, mana yang perlu tahu. Jadi kita mulakan macam biasa juga dengan definisi. Asas konten strategi. Kita bermula dengan strategi. Strategi ini ialah apa yang kita rancang, apa yang kita dah susun. Dia berbeza dengan tactical, dia berbeza dengan technical. Sebab itulah apabila saya dan tim buat kelas, kami banyak menyentuh bahagian strategi. Kerana kalau sekadar masuk kelas untuk belajar technical, better YouTube. Sebab technical dia akan berubah, tapi strategi itu evergreen, boleh dipakai di mana-mana sahaja. Tapi yang akan berubahnya ialah medium, yang akan berubahnya ialah tools. Sebagai contoh, strategi kita ialah untuk muncul seberapa banyak kerap dalam kita punya target market. Kalau macam dulu, kita akan pasang banting, kita akan pasang banner di setiap simpang jalan raya di kawasan perumahan kita. Dan kita akan upah 3-4 orang, tugasnya ialah bagi flyers dekat kawasan sekeliling kita kepada target market kita. Untuk bagi tahu orang, kami ada kedai, kami ada servis, ini sekian-sekian, kita buat benda tu selama 2-3 bulan berturut-turut. Sebab kalau kita buat benda ini dalam sebulan memang tak jalan. Orang baru nak kedai. Dia ibarat kita baru nak buka kedai makan, lepas bulan kita tengok tak ada orang masuk pun, so kita tutup kedai makan. Mana boleh, orang baru nak kedai. Okey, itu dulu. Sekarang ini mediumnya untuk mengekalkan strategi kerap muncul di depan target market ialah FB Ads. Dengan FB Ads, kita boleh pilih pinpoint location yang kita nak dan kita boleh tetapkan radius 5 km sekeliling area tu. Paling mudah, spend letaklah RM10 sehari, sebulan baru 300. Tak logik lah orang bisnes kalau 300 pun tak boleh nak spend untuk marketing. Macam saya sebut sebelum ini, spoilnya bisnes. Spoilnya satu je, bisnes ni confirm rugi. Dan kalau kita ikut susunan aturan bisnes pun, ada dalam bisnes funnel, kita mesti mula dengan marketing. Baru kita boleh buat sales. Marketing ni pun mula-mula pun dah bakar duit. Sales barulah kita dapat duit. Itu pun kalau susun atur marketing kita betul. Kalau salah, tak dapat juga sale. Tak dinafikan sepanjang kempen marketing pun akan berlaku spillover. Spillover dari segi sale lah. Mesti akan juga sale, itu kita panggil sebagai spillover lah. Alright, itu ialah definisi bagi strategi. Seterusnya ialah konten. Konten ini bermaksud apa sahaja, tak kisahlah audio ke, video ke, Facebook live ke, artikel ke, posting ke, podcast ke, ebook free ke, white label ke, as long as tak kisah, asalkan benda itu memberi nilai kepada target market.
Sekejap kata mata. Apa yang saya maksudkan dengan memberi nilai? Memberi nilai ini adalah target market kita bila baca konten tu dia dapat manfaat dan dia suka konten tu. Jadi akan ada dua jenis. Satu ialah consumer base. Consumer base ni ialah katakanlah produk kita ialah produk skincare, produk kurus. Kalau consumer base, kita kena fikir konten-konten yang tak ada kaitan dengan produk. Sebagai contoh, konten yang tak berkaitan dengan produk tapi memberi kesan kepada target market kita ialah sebagai contoh, ciri-ciri lelaki yang perempuan minat. Salah satunya kita boleh selit yang pandai jaga kesihatan. Jadi itulah konten yang memberi orang suka. Tapi kita mention kesihatan tu, obviously kita nak menjuruskan mereka kepada produk kita, iaitu produk kurus. Dia berbeza dengan product base. Product base ni kita dah terus direct. 5 punca kita susah nak kurus. So orang tahu dah. Zaman sekarang ni kalau kita mulakan kita punya artikel, kita punya copywriting atau kita punya content dengan soalan, orang dah boleh syak. Ini mesti nak jual kat aku ni. Dia lebih kurang macam, adakah anda mengalami masalah ini? Ini. Jadi kita boleh switch dan kita boleh shift kepada kenyataan, terus kepada statement, terus kepada problem ataupun benefit statement. Okay. Jadi itu selesai dari segi definisi, strategi dan juga konten. Apabila kita gabungkan, jadilah konten strategi. Jadi secara untuk saya simpulkan, asas konten strategi ni ialah bagaimana kita nak menyusun, bagaimana kita nak merancang. Kita nak merancang ni supaya apa? Supaya lebih ramai orang dapat manfaat dan lebih ramai orang akan suka dengan konten kita. Kita boleh nak tulis konten di Facebook page hari-hari, tapi kalau tak ada strategi yang betul, kalau tak ada rancangan yang betul, kalau tak ada susunan yang betul, semuanya sia-sia. Dia ibarat kita ada M16. Tapi kita main tembak je. Langsung tak ada hala tuju, langsung tak ada strategi, langsung tak ada endgame. Endgame. Tersebut endgame pula. Mesti dah ramai yang tengok Avengers. Saya tak tengok hari ni. Hari ni saya daripada pagi sampai petang saya sakit perut, sampai kena pergi klinik. So malam ni dah okey sikit. Sampai terpaksa ambil MC untuk kerja hari ni lah. Jadi terpulang lah nak buat spoiler lah. Alright. Saya mulakan dengan yang paling asas. Apabila kita nak buat konten dekat fan page, dia akan ada dua jenis konten. Okay. Konten di fan page, dia ada jenis aktif, dia ada jenis pasif. Aktif ini ialah konten yang kita bagi konten kemudian kita jual. Kalau pasif ini dia hanyalah semata-mata konten. Dan biasanya berapa banyak dan berapa kekerapan untuk kita buat aktif dan pasif ini, kita berbalik kepada strategi Pareto, iaitu 80-20. Kalau kata kita hanya mampu nak update status konten kita tu 10 kali sebulan, 8 ialah pasif, 2 ialah aktif. Dari segi kekerapan untuk update konten ataupun kita nak produce konten, dia bergantung kepada kemampuan diri kita. Kita jangan cakap, malas lah nak buat konten ni. Bukannya boleh buat hari-hari pun. Aku paling kuat pun boleh buat 4 kali sebulan je konten. It's okay kalau kita rasa kita boleh produce 4 konten sebulan, keep produce 4 kali sebulan. 4 kali sebulan. That's mean satu konten seminggu kali akan produce. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain yang satu hari keluar sampai 3-4 konten. Tambah-tambah jangan bandingkan diri anda dengan Puan Ainur Muhammad yang mana Facebook wall beliau memang tak pernah kurang daripada 8 ke 10 posting konten satu hari. Jangan bandingkan. Sebab satu, dari segi kita kena bandingkan, mungkin dah ada tim konten. Yang lagi satu, mungkin dia seorang, walaupun dia seorang, dia boleh produce banyak, tapi ilmunya banyak. Macam kita, dah lah kurang tim, ilmu pun kurang juga. Jadi kita memang kena perlukan masa untuk buat research,
untuk hasilkan konten yang lebih berkualiti kalau kita boleh produce dalam kuantiti yang sikit. Sebab apa yang saya nak tekankan kat sini ialah dalam permainan konten, yang paling penting ialah konsisten. Konsisten over kuantiti dan kualiti. Kalau you nak main game kuantiti yang sikit, pastikan kualitinya tinggi. Okey ya? Itu yang pertama. Yang kedua ialah dalam merancang konten ni, kalau you tahu you boleh produce 4 konten sebulan, cuba kita ambil masa dalam tempoh seminggu untuk kita produce 12 konten. Apa orang azan? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, alhamdulillah azan baru sahaja habis. Jadi kita akan habiskan sesi ni cepat-cepat sikit. Jadi berbalik tadi kita reverse balik macam saya cakap tadi, kalau kita mampu produce 4 konten sebulan pun just go on. Just keluarkan sahaja. Asalkan benda tu konsisten. Selepas cumanya cadangan saya, kalau kita boleh buat 4 konten sebulan, kita pilih satu time frame dalam seminggu, katakanlah 7 hari. 7 hari seminggu, kita letak target nak siapkan 12 konten yang berkualiti. Jadi maksudnya kita dah cover untuk 3 bulan. Ini yang saya maksudkan dengan susunan strategi yang kita nak buat, yang kita nak pasang. Jadi untuk menyiapkan konten tanpa perlu kita perah otak selalu, susun konten kita itu. Jadi dekat mana kita boleh dapatkan lebih banyak idea? Satu obviously lah rujukan yang paling muktabar, iaitu Google. Itu satu. Dan yang kedua ialah tuan-puan boleh juga dapatkan idea yang banyak
dari idea yang banyak dari selain daripada Google pun boleh dapat juga daripada research paper kalau ada kaitan dengan research paper. Dan juga yang ketiga ialah tuan-puan boleh dapatkan lebih banyak idea dengan menggunakan platform Uber Suggest. Uber Suggest ni bukan sekadar bagi topik-topik idea-idea yang lebih banyak, tetapi dia menunjukkan idea dan topik mana yang dapat lebih banyak sambutan. Maksudnya topik itu orang yang cari. Jadi kalau kita tulis topik itu memang orang akan cari, lebih bagus. Dan dia sangat sihat untuk, kalau kita ada website, dia sangat sihat untuk website kita. Sebab setiap kali orang cari, orang akan nampak artikel kita dulu. Sebab keywordnya kena. So ini ilmunya SEO sikit. Jadi tuan-puan boleh belajar dengan pakar-pakar SEO seperti Tuan Afnan Mahfuzuddin ni. Dia sangat mahir SEO. Jadi itu dari segi content strategi, yang mana untuk dalam bahagian satu malam ini saya hanya nak berkongsi dengan tuan-puan. Yang pertama ialah dari segi content dekat page ini fungsinya sebagai customer service ataupun penjaga pintu gerbang masuk ke kedai kita. Sebab apa? Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, kita ni nampak iklan. Kita nampak iklan, biasanya kita akan terus sama ada kita contact dia punya, apa orang panggil, kita contact terus dia punya customer service, ataupun kita akan klik dekat fanpage dia. Kita klik kat fanpage dia, ya Allah, latest update pun bulan lepas. Jadi macam mana kita punya impression dekat business dia? Sebab kita nampak, kalau tak update je, masih ada lagi ke tak business ni? Dia berbanding pula, kita nampak satu iklan, kita klik, wah kita nampak konten yang bagus-bagus. Dia bukan sekadar konten yang promosi, jom beli, buy one free one, fire sale. Tak, bukan. Dia maksudnya berlimpah-limpah konten-konten yang berkaitan. Yang dia rasa, oh bagus untuk aku ni. Oh ini maklumat produk. Ini kekurangan produk. Oh ini kelebihan produk. Kebanyakan orang kita, page-nya, update-nya dalam bentuk ada promosi itulah, ada promosi inilah, which is kurang sihat bagi kurang sihat untuk first impression customer. Dia ibarat macam kita masuk satu kedai, pelayan ni asyik macam akak beli ni. Dia berbeza dengan pula kita masuk kedai, oh akak berminat dengan produk ni. Produk ni bagusnya itu, bagusnya kurangnya ini. And saya nak bagi tips cuma untuk akak, kalau akak rasa macam itu, akak kena buat ni. Dia ibarat, jadi dia akan rasa lebih, oh, dia dapat value. Salah satu fungsi konten ni ialah untuk memandaikan pelanggan. Pelanggan dia suka kalau dia dapat rasa pandai, sebab dia dapat ilmu tu. Jadi sebab manusia ni bila dia dapat banyak ilmu, dia akan rasa macam dia akan seronok. Seronok lagi satu, yang pertama seronok untuk buat sembang dengan orang lah. Dan yang kedua ialah seronok supaya dia dapat berkongsi dan amalkan dalam kehidupan seharian dia. Okay, so far ada soalan? Kalau ada soalan, boleh tanya. Konten ni kalau tuan-puan ada website, saya sangat recommend untuk tuan-puan untuk ada website, sebab setiap kali kita tulis konten kita yang power-power tu kan, kita boleh letak konten ini disediakan oleh masukkan website kita. Jadi orang masuk ke website kita, kita dapatlah satu, kita dapat pixel, dan yang kedua ialah kita dapat kenalkan kita punya brand. Sebab dalam website kita pun lagi bagus kalau kita letak senarai-senarai blog. Jadi orang masuk, orang dapat banyak lagi value, dan orang akan lebih, kita panggil sebagai instant trust. Orang akan lebih cepat untuk percaya dekat brand kita. Alright. Itu yang seterusnya. Kalau ada soalan, teruskan tanya. Saya akan bantu mana yang saya tahulah. Kalau saya tak tahu, saya cakap tak tahulah. Okey ya.
Alright, so kalau tak ada apa-apa saya akan mula recap. Okay, okay. Ada soalan. Tuan ada guideline tak untuk buat content strategi? Ya, saya ada guideline saya untuk buat content strategi. Kalau produk untuk satu golongan sahaja, contoh pemancing jual barang-barang pancing. Itu lagi bagus Tuan Muhammad Nur, itu lagi bagus. Kita boleh menulis konten-konten yang diperlukan oleh pemancing. Walaupun apa yang pemancing ni perlu. Satu, mungkin dia perlukan lokasi-lokasi bagaimana mengetahui kawasan yang banyak ikan. Yang kedua ialah jenis-jenis umpan. Lepas tu kita boleh ajar sikit dekat dia orang ilmu-ilmu sains. Sains ataupun pengiraan dalam memancing. Jadi kita boleh ceritalah sebagai contoh balingannya untuk 45 degree ataupun 75 degree akan menghasilkan tension seberapa banyak. Jadi barulah penulisan-penulisan macam ni akan membuatkan yang pertama ialah pelanggan akan rasa ilmu baru. Dan yang kedua ialah dia mengasingkan kita dengan brand-brand produk yang lain. Okay. Alright. Ada 2 soalan. Kalau ada 2 soalan saja, no problem. Sebab saya kalau diorang tanya soalan pun saya rasa ada wow. Okay. Jadi kita akan recap balik. Strategi ini ialah cara susun atur kita. Ataupun rancangan kita untuk kita menuju ke mana. Itu strategi. Dan yang kedua, konten ialah apa sahaja yang memberi nilai kepada target market kita. Jadi tak perlulah nak bergaduh. Konten kena dalam bentuk artikel, konten kena bentuk audio, konten nak kena bentuk e-book, konten nak kena bentuk video, konten nak kena bentuk FB Live. Tak perlu nak bergaduh. Asalkan benda itu memberi nilai kepada customer kita, itu sudah bagus. Cuma isu dari segi format konten tadi tu, kenapa kebanyakan zaman sekarang ni mula berpindah menggunakan audio ataupun mereka menjual konten tu menggunakan diorang jual pendrive tu sebab first diorang nak mudah masuk ke maksudnya mudah masuk ni mudah approach target market. Kadang-kadang target market tengah duk drive apa semua, dia boleh cucuk pendrive tu. Pendrive tu dalam bentuk audio. Mestilah radio kan. So orang tu akan terima konten dalam bentuk audio, dia akan dengar. Jadi sambil drive, sambil tunggu jam, and sebelum tidur pun boleh dengar podcast. Sebab yalah, sebelum tidur takkan nak mengadap handphone lagi pula kan, nak tengok orang bercakap. Unless benda tu dia akan pengiraan. Bukan susah pun nak buat audio, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, malam ni FB Live saya ni dah ada bentuk, ada muka saya ni lah yang tak handsome ni. Esoknya saya boleh convertkan video ni kepada audio. Hanya tinggal suara, tak ada muka pun boleh juga. Itu perkara yang paling mudah sekali. Jadi saya sudah dapat 2 jenis konten. Yang pertama, daripada video ini saya boleh potong kecil-kecil. Mungkin 25 minit. Daripada 25 minit ni saya boleh dapat around 4-5 konten, yang mana satu konten tu 3-4 minit je. Kemudian daripada konten tu saya transkripkan. Maksudnya saya tulis apalah yang saya tulis, apa yang saya cakap tu saya tulis balik. Dah siap satu artikel. Daripada video tu juga saya boleh ekstrakkan audio. So daripada situ saya dah dapat 3-4 konten sekaligus. Dan kalau daripada satu video yang dipotong saya boleh dapat 3. Kalau saya boleh dapat 5, satu video boleh potong jadi 5 video yang kecil, saya sudah dapat 15 konten. Sebab penerimaan orang berbeza-beza. Setengah orang dia suka membaca. Ada macam saya suka baca lah, saya tak suka video, tak suka nak tunggu. Ada setengah orang dia suka dengar. Ada setengah orang dia suka menonton video. So, jadi kita boleh susun, kita boleh distribute ke Facebook page kita, kita boleh distribute ke Facebook wall kita boleh distribute ke website kita, dan kita boleh distribute ke IG kita. Itu yang paling penting. Sebab setengah orang dia ada konten yang bagus, tapi konten dia tak boleh nak pergi jauh
Sebab satu perkara, sebab dia tak distribute kontennya dengan baik. Maaf, misal lawa. Okey, Puan Sharifah Farahah, adakah konten mesti berkait rapat dengan produk? Macam tudung rasa macam dah tepu pula konten. Okey Puan, dia tak ada istilah konten yang tepu. Kalau kita dalam satu, ini sebab Tuan Sharifah dah termasuk ke dalam, bukan termasuk, memang Tuan Farahah dah masuk dalam, kita panggil ni sebagai Red Ocean, Lautan Merah. Lautan Merah ini, yang mana semua orang buat benda yang sama, semua orang buat benda yang sama. Jadi you need to be creative. Satu, yang pertama ialah Puan Sharifah kena pelbagaikan lagi konten. Maksud saya konten format. Mungkin satu boleh bentuk bergambar, satu bentuk video, macam saya cerita tadilah. And lagi satu, Puan Sharifah ni kena masuk deeper dan tentang konten tudung ni. Tudung ni apa yang berkaitan dengan tudung? Kadang-kadang berkaitan dengan daripada tudung ni datang daripada mana? Tudung ni guna bahan apa? And bahan ni ada tak kajian-kajian yang telah dibuat boleh bantu apa-apa ke, dia rasa sejuk ke? Dan Puan Sharifah mula kena masuk konten-konten yang berunsur more knowledge, macam sains. Contohnya, bagaimana tudung ini boleh memberi kesan sejuk kepada anda. And lagi satu, macam permulaan FB Live tadi, saya cakap konten akan ada dua jenis. Satu product basis, yang kedua ialah consumer basis. Consumer basis ni ialah produk-produk yang konten-konten yang memberi nilai kepada pelanggan, tetapi dia tidak direct tentang produk. Kalau macam tudung, kita akan cakap lah cara pemilihan tudung yang betul. Itu product base. Kalau consumer base ni kita akan cakap dekat dia bagaimana cara bagaimana cara untuk bijak belanja untuk fashion. So di situ kontennya ialah account. Kita ajar dia cara kira bajet sebab kadang-kadang orang wanita ni dia kadang terlebih overspend untuk benda yang kadang-kadang tak perlu pun. Kadang-kadang beli 10 pakai 1. Tak payah nak cakap pasal orang perempuan, tengok je Big Bad Wolf. Ambil sampai 2-3 bagasi. Last tak baca pun sebab murah. Itu je lah. Alright, so harap membantulah Puan Sharifah. Okay, kita sambung balik recap tadi. Apabila kita dah dapat idea apa yang kita nak buat semua tu, apa yang kita nak kena buat seterusnya ialah first kita susunlah. Kalau ada 10 konten sebulan, 8 konten pasif, 1 konten aktif. Maksud aktif ni ada konten kemudian kita jual. Kalau pasif konten saja tak menjual. Jadi memang saya suggest untuk lebihkan konten pasif, kurangkan konten aktif mengikut Pareto Law tadilah 80-20 tadi tu. Jadi cara untuk kita nak menyediakan konten tanpa perlu pening kepala ialah kita ambil satu time frame seminggu untuk siapkan 12 konten. Kalau kata sebulan kita boleh produce 4 konten, 3 bulan 12 konten. Jadi benda tu kita boleh siapkan dalam tempoh seminggu, kemudian kita tinggal schedule je. Itu. Okay. Dan cara untuk dapatkan lebih banyak idea, kita guna platform ubersuggest.com. Bukan sahaja memberi konten, bukan sahaja memberi idea, tetapi menunjukkan idea-idea mana yang orang ramai cari. Okay. So saya harap untuk segmen malam ni membantu tuan dan puan-puan. And actually, the pillar konten malam ni ialah saya nak beritahu konten dekat fanpage berfungsi sebagai customer service ataupun memberi first impression kepada pelanggan kita yang masuk. Tambah-tambah kalau kita spend FBR banyak, sayanglah kalau kita tak boleh nak spend untuk upah orang untuk buat konten. Okay. Kelas. Saya untuk buat kelas, saya memang tak buat kelas lagi. Saya masih jadual kerja saya masih padat lagi. So saya tak ada buat kelas. Sharing ni pun just nak buat sharing sonok-sonok saja. Saja nak wujudkan komitmen. Yelah orang mujang lah tak ada komitmen. So buat komitmen FB Live pun jadilah. Okay. Sebelum saya tutup tirai FB Live malam ni, bolehlah tanya soalan lagi.
Okey, bila nak buat konten yang boleh buat orang membeli? Okey, kalau you perasan untuk konten malam ni, untuk yang saya cerita konten-konten aktif, konten-konten pasif ni, yes, dia pun akan berlaku sales tapi dia ada hasil daripada spillover. Nanti dalam next part 2 baru saya cerita asas konten strategi yang memang kita intend untuk orang beli produk kita. Alright. Lagi soalan? Okey. Terima kasih. Ya Puan Syarifah. Biasa saya live 10 minit, 15 minit je. Biasa saya akan live dalam 6:30 petang selalunya. Okay, thank you so much. Saya doakan tuan-puan dapat ilmu barulah, ataupun kalau tak baru pun kalau dah tahu dah kan, anggap sebagai refreshment. And if you have any question, don't hesitate, just PM saya, insyaAllah. Kalau mana yang saya tahu, saya jawab. Mana yang saya tak tahu, macam biasa saya akan cakap saya tak tahu. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.